Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So kita akan lihat 2.6 topiknya adalah daya. Okay. So misal kata kita ada satu objek yang bentuk segi 4 ini tentunya yang diletakkan di atas satu permukaan. Kalau nak dipindahkan daripada tempat kedudukan yang pertama ni kepada kedudukan yang kedua ni, so apa perlu kita buat adalah kita kena tolaklah dia. Kita kena tolak dia. So tolakan yang kita buat ni sebenarnya adalah kita mengendakan daya ke atas objek ini untuk dia bergerak dari titik yang pertama ke titik yang kedua. Kita kenakan daya. Okay. So kalau kita lihat dalam kita boleh sebutlah, iaitu daya ni adalah tolakan ya, ataupun sebenarnya adalah tarikan. Okay. Tapi dalam modul ni disebut sebagai dia ditakrifkan sebagai kadar perubahan momentum kan. Perubahan momentum ini sebenarnya adalah mv tolak mu. So bila ada perkataan kadar ni sebenarnya dia akan kena bahagian dengan masa. So kalau kita keluarkan m ini, so kita akan dapat m sama juga dengan v tolak u, okay, perkan dengan t. V tolak u per t ni kan, adalah sebenarnya V tolak U per T ni sebenarnya adalah merujuk kepada A. So dia akan jadi last sekali M darabkan dengan A. So tapi kita tak boleh sebutlah daya itu adalah hasil darab M darabkan dengan A. So kita kena sebut perkataan kadar perubahan momentum. Okay. So daya adalah kuantiti vektor yang mempunyai kedua arah dan magnitud. So arah dia main peranan lah. Maksudnya kalau arah dia ke kanan kita anggap positif. So kalau arahnya ke kiri dia adalah negatif. Okay, SI unit bagi daya adalah Newton ataupun kg ms negatif 2. Okay. So kalau kita tengok ni tadi M tadi adalah kilogram, yang E ini pecutan lah, iaitu unitnya ms negatif 2. So unit lain bagi daya iaitu Newton ini adalah kg ms negatif 2. Okay, daya boleh diukur menggunakan neraca spring. Neraca spring rupanya macam ni lah. Okay, neraca spring. Sebenarnya neraca spring ni pun sebenarnya dia boleh ukur jisim juga lah. Sebelah dia ni skalanya dalam unit gram, sebelah sini adalah dalam unit Newton. Okay. Daya boleh dihitung dengan menggunakan formula F equal to MA. Okay. Daripada definisi tadi daripada definisi tadi kita dapat M darabkan dengan A ni. Okay. F kat sini sebenarnya merujuk kepada daya bersih sebenarnya. Kita akan belajar lebih lanjut nanti dalam topik tingkatan 5. Okay. So daya bersih ni lebih kurang macam ni lah. Cuba ajar sikit lah. Misal kata kita ada daya yang ditolak kat sana 10 Newton kan. Ditolak ke kiri ni contohnya 3 Newton. So sebenarnya daya bersih yang bertindak pada paksi X ni, dan kalau cikgu buat paksi ni, paksi X, paksi Y kan. So sekarang daya ni semua bertindak pada paksi X dalam keadaan mendatar ni. Okay. So dia punya hasil daripada penjumlahan daya ni disebut sebagai daya bersih lah. Kalau macam ni kita nampak 10 dengan 3 so kalau kita anggap ke belah sini ni adalah positif. So 10 ataupun daya bersih ni adalah perjumlahan daya-daya yang bertindak sepaksi kan. Okay, sekarang kita nampak ada dua daya lah, 3 Newton dengan 10 Newton. So kita tambahlah semua. Okay, so kalau kita anggap ke kanan positif, so 10 Newton positif, yang ini arahnya ke kiri kan. So dia adalah negatif lah, negatif 3 Newton. Okay. Sebab tadi kita tahu bahawa daya ni merupakan kuantiti vektor, arah tu memegang peranan. Okay. So 10 tambah 10 dengan tolak 3 jadi 7 Newton positif. So daya arah ni dia akan bergerak, hasilnya dia akan macam ni lah, ke arah sana dengan nilai 7 Newton. So 7 Newton ni adalah daya bersihnya. Okey, seterusnya adalah kesan daya ataupun keupayaan daya itu. Kalau kita tengok sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. So boleh baca ni menukar saiz objek sampailah kepada daya itu dia boleh menggerakkan objek yang pegun. Okey. Seterusnya cikgu perkenalkan satu hukum yang mana daripada formula tadi tu, daripada formula
F equal to MA ni kan, so dia pakai dengan satu hukum disebut sebagai hukum gerakan Newton yang kedua. Okay. Sebelum ni kita dah belajar hukum gerakan Newton yang pertama, hukum gerakan Newton pertama, hukum gerakan Newton yang pertama. Okay, ataupun dia berkait dengan inertia, okay, iaitu apabila satu objek yang bergerak dia akan cenderung untuk terus bergerak, dan jika objek itu dalam keadaan pegun dia akan cenderung untuk terus pegun, okay, melainkan ada daya luar yang bertindak ke atasnya. Okay. So dalam hukum gerakan Newton kedua ni pula dia menyatakan bahawa kadar perubahan momentum, kadar perubahan momentum bagi objek itu adalah berkadar terus dengan daya. Kadar perubahan momentum ni, dua ni tadi, bila kita terbit tadi, kita dapat M darabkan dengan A ni. So maksudnya jisim dengan pecutan ni, dengan daya ni, ada tiga perkataan kat sini. Okay, kadar perubahan momentum bagi objek bergerak berkadar terus dengan daya yang dikenakan pada arah yang sama dengan arah daya. Okay, so untuk faham ni lebih, kita tengok video ni. So sekarang ni okay, sekarang ni juga ada ni ada set. Okay, right. Okay, so ni kalau satu troli satu troli, sini ada pemberat ni. Pemberat ni dia ada berat, nanti awak akan belajar ni. So dia akan ada daya lah ke arah bawah ni. Okay, so daya ni kalau kita pakai daya yang sama, so pemberat dia satu. So kalau start ni satu kan, ada bergerak macam tu lah. Ok, so dapatlah pecutan, misalnya kita dengan jisim satu dapat satu nilai pecutan lah. Ok, ok, dua pula. Ok, dua, ok, dia bergerak macam tu lah, macam makin perlahan sikit lah kan, dua. Ok, so pecutan dia separuh lah daripada ni tadi yang berkurang lah. Ok, kemudian empat pula. Ok, kita tengok, dia makin perlahan lah, dia makin perlahan. Ok, so kita dapat buat satu kesimpulan sini di antara jisim dan pecutan ini. So bila jisim ni dia bertambah kan, pecutan dia akan semakin berkurang. Okey, kemudian kalau kita tengok yang ini pula. Okey, sekarang ni okey. Ok, so sekarang kita pakai satu saja troli kan? Tapi daya ni kita bezakan. So nak bezakan daya ni kat sini lah. Daya yang slotted mesh ni kita tambah dia. Ok, contohnya satu. Oh, gitu dia bergerak ni. Ok, so dapatlah pecutannya A kan. Oh, ni ada pertambahan ni, tadi satu je. Ok, start. Ok, makin laju sikit kan. So kalau 4 pula, banyak tadi kan. Ok, so kita dapat bahawa kesimpulannya bila daya ni semakin bertambah, pecutan ni pun juga semakin bertambah. Ok, ok, ni kalau nak kira pecutan ni macam mana, maksudnya dekat sini ni kan, pada troli ni kita kena sambung dengan tiga tip lah. Ok, so seperti dalam buku teks awak, kalau awak tengok so ini buku teks awak lah. So dalam buku teks ni dia tunjukkan ni lah. Okay, dia sambungkan dengan satu pita detik ni kan. Ni cara gambar rajah, susunan rajah seperti ni pun kita boleh pakai juga kan. Okay, macam ni dia pakai tali kenyal lah. Dia pakai tali kenyal. Okay, ni menghubung daya dengan pecutan. So daya ni dia boleh merujuk kepada tali kenyal lah. So kalau satu tali kenyal, dua tali kenyal, tiga tali kenyal ni maksudnya semakin bertambah dia punya daya dia. So kalau kalau tali kenyal ni bertambah, kita akan perhatikan bahawa pecutan dia tu bertambah. Okey, ni daya dengan pecutan. Okey, daya dengan pecutan untuk jisim tetap. Okey. Kemudian yang kedua pula, yang kedua mungkin tali kenyal ni satu je, sama je, tapi troli ni kita tambah macam ni lah. Dia tambah troli ya, tambah troli. So yang jenis ni tadi, kalau kita perhatikan kesimpulan yang kita buat daripada eksperimen tadi, kita perhatikan dua ni lah. Iaitu bila kita plot graf ni kan, kalau pecutan dengan daya tadi, daya dengan pecutan tadi kita nampak berkadar langsung. So maksud bila daya dia tu bertambah, pecutan bertambah. Tapi kalau pecutan dengan jisim pula kan, ni dia buat macam ni. Kalau tengok paksi
X ni adalah 1 per X ni adalah 1 per M. Dalam modul awak ni, okay, dalam modul awak ni, ni yang pertama tadi. Yang pertama tadi, E dengan F. Okay, kemudian ni yang kedua, E dengan M, dia akan dapat berkadar langsung. Tapi kalau kita tukar di 1 per M, dia akan dapat berkadar langsung. Okay. So ni graf linear ni. So kita akan dapat E dia berkadar langsung dengan F. Okay, kemudian yang ini E dia berkadar langsung dengan 1 per M. So bila dia gabungkan dua-dua ni, dan dia dapatlah, dia terbitkan formula F equal to M diarahkan dengan E ni, di mana F kat sini merujuk kepada daya bersih, M adalah jisim, E ni adalah pecutan. Okay. So itu yang dia kata ni tadi ni. Okay. Ini yang Newton, hukum gerakan Newton kata tadi. MA ni dia berkait dengan daya ni lah. Okay. Ataupun kita boleh sebut hukum gerakan Newton kedua ni adalah, apakah dia hukum gerakan Newton kedua? Hukum gerakan Newton yang kedua ni adalah merujuk juga kepada, boleh sebut merujuk kepada pecutan tu dia berkadar langsung, kan, berkadar langsung dengan daya dan berkadar songsang, okay, dengan jisim. Ini pun boleh juga definisi bagi hukum gerakan Newton yang kedua. Okay. Tadi kita nampak tadi ada perubahan momentum ni lah, momentum akhir tolak momentum awal. So tetap-tetap dia dapatlah F equal to ME ni. Mana tadi kita dah buktikan kita dah buktikan hubungan antara satu-satu ni lah, F dengan E, kemudian M dengan E. Okay. So 1 Newton daya boleh menghasilkan pecutan sebanyak 1 meter per saat per second. Okay, ini pecutan lah bila bertindak pada objek berjisim 1 kilogram. Okay. So ni punya term dia FM dengan A ni. Okay, cuba bagi satu contoh. Okay, misal kata ada satu objek ini dia ditarik dengan daya 5 Newton ke kanan ni. Okay, berjisim 2 kg. So berapakah dia punya pecutan objek ni? Okay. Pecutan ke arah sini ni berapa dia punya A. So kita pakai formula ni, F equal to M darahkan dengan A, di mana F dia ni adalah 5 Newton, okay, M dia 2 kg E. So A dapatlah 2.5 ms negatif 2. Okay. Tapi kalau misalnya kata ada satu daya pula kat sini, misalnya kata 2 Newton, contohnya 2 Newton. So macam mana kita nak selesaikan ni? Tadi macam saya sebut tadi lah, F ni tadi mana hilang ni? Okay. F ni tadi adalah daya bersih. Okay. F adalah daya bersih. So maksudnya kita kena dapatkan dulu daya bersih ni. 5 dengan 2 ni maksudnya dia akan jadi 3 lah. 3 ke kanan lah. So daya dia yang bawah adalah 3. So pakai formula F equal to MA. F dia 3, M dia 2, A dia. So A dia tinggal 1.5 lah. ms negatif 2. Okay. Okay, seterusnya awak jawablah. Kita akan tengok topik ni lagi lebih detail di dalam topik tingkatan 5 nanti, kan. So boleh terus untuk mencuba ujikan diri 2.6. Okay, sekian, terima kasih.